Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik, iaitu biografi Magat Salam Lakan dari Tondo. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Magat Salamat Lakan dari Tondo. Pendudukan Datu yang bertanggungjawab atas Barangai. Istilah yang pada masa itu bermaksud mengikuti atau kumpulan kesetiaan, mengiktiraf Agustin de Legazpi sebagai Lakan, penguasa tertinggi. Datu Magat Salamat adalah seorang tokoh sejarah Filipina yang terkenal kerana turut menganjurkan konspirasi Tondo pada tahun 1587. Dia adalah salah satu daripada sekurang-kurangnya 4 anak lelaki Lakandula, dan dengan itu memegang gelaran Datu di bawah sepupunya dan rakan konspirator Agustin de Legazpi yang telah diisytiharkan sebagai penguasa tertinggi, penguasa atas Datu lain, kerajaan India Tondo setelah kematian Lakandula, walaupun kedudukan itu segera menjadi lebih dari sekadar gelaran kesopanan. Keturunan. Untuk masa yang lama, tidak banyak yang diketahui tentang Magat Salamat di luar penyertaannya dalam konspirasi Tondo. Akibatnya, sejarawan Filipina awal seperti Gregorio Zaide hanya dapat mengatakan secara pasti bahawa dia dilahirkan dari warisan bangsawan, mungkin di suatu tempat atau berhampiran Tondo. Kertas Luciano P.R. Santiago de Joses od Lakandula, Matanda and Suliman, yang diterbitkan oleh Philippine Quarterly Haute Culture Society Journal pada tahun 1990, menetapkan bahawa Magat Salamat adalah sekurang-kurangnya 5 anak. Sekurang-kurangnya 4 daripadanya adalah lelaki, Lakandula. Sejak usia yang sangat muda, Magat Salamat telah menyaksikan dan mengalami penyalahgunaan penjajah Sepanyol secara langsung. Sebagai seorang budak lelaki, dia berada di sana ketika Miguel L. Pasparpes de Legazpi tiba di Manila pada tahun 1571. Ayahnya, yang dikatakan Raja Sulaiman, walaupun penyelidikan baru-baru ini menyenaraikan Lakandula sebagai bapa kandungnya, memimpin perlawanan terhadap orang Sepanyol yang akan berakhir dengan tidak berjaya kerana kekuatan penyerang asing yang unggul. Menyimpulkan dengan Suliman terbunuh bersama pasukannya dalam pertempuran, orang Sepanyol kemudian dapat memasuki kampung Sulaiman, di mana mereka membakar dan menjarah kejiranan, termasuk rumah Salamat sendiri. Akhirnya, Salamat juga menjadi ketua seperti bapanya, sebelum dia menjadi khusus ketua Tondo. Motif konflik. Ketika orang Sepanyol terus memperkuat cengkeraman mereka di Filipina, mereka memperkenalkan unsur-unsur baru yang bertujuan untuk menundukkan orang Filipina, seperti Katolik. Bagi Salamat, idea untuk mengamalkan agama baru ini adalah benar-benar tercela, dan dia enggan berbuat demikian. Peristiwa-peristiwa ini akan menjadi perkara biasa sepanjang hidup Magat Salamat, sehingga akhirnya akan muncul dalam bentuk kebencian yang kuat terhadap orang Sepanyol. Dan kebencian ini akan menyebabkan Magat Salamat membentuk sebuah kongsi gelap di Tondo, dengan harapan dapat menjatuhkan rejim Sepanyol. Orang-orang ini, orang Sepanyol, datang ke negara kita sebagai kawan, tetapi mereka tidak berkelakuan seperti kawan. Penglibatan komplot Tondo. Salamat memilih untuk melibatkan diri dalam konspirasi Tondo kerana, sebagai ketua atau Datu Tondo, ingin merebutnya semula dari Sepanyol. Seterusnya juga memulihkan warisan dan hak kelahirannya. Matlamat mereka adalah untuk memulihkan kebebasan yang pernah mereka miliki sebelum kedatangan Sepanyol,
tetapi mereka juga berusaha untuk memulihkan kepimpinan dan kuasa yang mereka miliki juga. Di samping Salamat adalah orang lain yang berkongsi cita-citanya, seperti Ketua Bulacan, Felipe Salonga, Ketua Polo, dan Pedro Balingwit, Ketua Pandecan, dan dia juga bergabung dengan Ketua Tondo yang lain, iaitu Juan Banal dan Pitonggatan. Sebagai urusan keluarga kerana Tondo adalah hak kelahirannya, Salamat juga bergabung dengan beberapa saudara, Agustin de Legapi, keponakan Lakandula, bapa Salamat, dan Geronimo Basi, saudara Agustin. Sekutu terakhir mereka datang dalam bentuk Dionisio Fernandes, seorang Kristian Jepun, yang menghubungi salah seorang kenalan beliau yang dikenali sebagai Juan Gayo, seorang kapten laut Jepun, dalam usaha untuk mendapatkan tenaga dan bekalan. Gayo akan merekrut pejuang Jepun untuk membantu dalam memerangi orang Sepanyol, dan sebagai pertukaran untuk bantuan mereka, Salamat dan yang lain berjanji kepada Jepun separuh upeti yang akan dikumpulkan dari Filipina. Jepun juga akan cuba mendapatkan bantuan dari kawasan seperti Borneo, Laguna, dan Batangas, tetapi tidak diketahui sama ada mereka berjaya atau tidak. Akhirnya, Martin Pangan, Gobernador Chilo dari Tondo, pada masa itu, juga berjanji untuk menyokong. Sebab itu, dan dengan kumpulan mereka berkumpul, rancangan itu menjadi kenyataan. Pengkhianatan dan kematian. Beberapa hari sebelum pelaksanaan plot, Magat Salamat secara tidak sengaja mendedahkan plot itu kepada Antonio Surabau, seorang penduduk asli Cuyo yang berpura-pura sebagai penyokong plot mereka. Selepas mengetahui tentangnya, Surabau membawa apa yang didengarnya kepada tuannya, Pedro Sarmiento, encomendero Sepanyol dari Calamianis, yang kemudian berlari ke Manila pada 26 Oktober 1588, dan melaporkannya kepada Gubernur Jeneral pada masa itu, Santiago de Dera. Kemudian selepas pendedahan plot itu, de Dera telah menangkap semua yang terlibat dalam plot itu, dengan beberapa dari mereka termasuk Magat Salamat, digantung dan dihukum mati, sementara yang lain didenda berat atau diasingkan ke Meksiko. Pensejarahan. Selain penyertaannya dalam konspirasi Tondo pada tahun 1587, beberapa fakta pasti mengenai kehidupan Magat Salamat didokumentasikan dalam buku teks sejarah abad ke-20, sehingga karya sejarawan Luciano P.R. Santiago de Joses od Lacandula, Matanda N. Soliman, 1571 hingga 1898, diterbitkan oleh Jurnal Budaya Masyarakat Suku Tahunan Filipina pada tahun 1990. Makalah ini diambil dari dokumen Salasilah yang disimpan di Arsip Negara Filipina. Secara kolektif disebut oleh sejarawan sebagai dokumen Lacandola. Dan dari karya-karya sejarawan terdahulu seperti Cesar Adip Majol, yang mendokumentasikan Salasilah Tarsila Sulu dan Maguindanao. Dan sejak itu dianggap sebagai karya seminal mengenai Salasilah rumah-rumah bangsawan Manila dan Tondo di Filipina, yang merupakan sebahagian daripada Magat Salamat. Adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Tondo dan memang berperanan sebagai salah seorang raja terakhir Tondo sebelum penaklukan Sepanyol. Namun, ada sedikit kekeliruan dalam penyebutan nama dan kedudukannya, yang mungkin menyebabkan perbezaan pendapat antara sumber-sumber sejarah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai peranan Magat Salamat dalam sejarah kerajaan Tondo. Magat Salamat adalah seorang bangsawan atau pahlawan yang terkenal di kawasan Tondo pada abad ke-16. Nama Magat Salamat sering dikaitkan dengan Raja Sulaiman, dan ia mungkin merujuk kepada anak lelaki atau keturunan langsung dari keluarga Raja Sulaiman. Peranan dalam pemerintahan Tondo, Magat Salamat memainkan peranan penting dalam mempertahankan Tondo daripada penjajahan Sepanyol. Dia dikenali sebagai pemimpin yang berjuang menentang Sepanyol pada waktu pembukaan Manila oleh Sepanyol pada tahun 1571. Hubungan dengan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman adalah pemimpin Tondo yang utama.
Ketika Sepanyol tiba di Manila pada tahun 1571, sebagai sebahagian dari keluarga bangsawan, Magat Salamat adalah anak lelaki atau kerabat Raja Sulaiman. Raja Sulaiman dan Magat Salamat berjuang bersama untuk melawan pengaruh Sepanyol di Manila dan Tondo, tetapi akhirnya mereka gagal dan terpaksa menerima kekalahan. Pertempuran Bangkusih adalah pertempuran penting yang berlaku pada tahun 1571 antara tentera Sepanyol yang diketuai oleh Miguel Elper de Legapi dan pasukan Tondo yang dipimpin oleh Raja Sulaiman dan Magat Salamat. Dipercayai berperang di pihak Raja Sulaiman melawan Sepanyol. Walaupun terdapat perlawanan yang sengit, pasukan Sepanyol akhirnya menang, dan ini menandakan kejatuhan Tondo sebagai kerajaan bebas. Kehidupan setelah penaklukan. Penangkapan Magat Salamat. Selepas kekalahan Tondo kepada Sepanyol, Raja Sulaiman dan Magat Salamat ditangkap oleh Sepanyol. Magat Salamat kemungkinan besar dijadikan tawanan oleh Sepanyol bersama dengan Raja Sulaiman dan bangsawan Tondo lainnya. Beberapa sejarah menunjukkan bahawa Magat Salamat dipaksa untuk menerima pengaruh Sepanyol dan berada di bawah pengaruh mereka selepas penaklukan Tondo. Dia mungkin tetap dihormati sebagai pemimpin tempatan dalam struktur pemerintahan Sepanyol yang baru, tetapi dengan status yang berbeza. Penutupan Tondo sebagai kerajaan bebas. Selepas pertempuran dan penaklukan oleh Sepanyol, Magat Salamat dan Raja Sulaiman menjadi simbol perjuangan terakhir Tondo untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Magat Salamat sering dilihat sebagai tokoh hero terakhir dari era kerajaan Tondo yang memerintah sebelum ia menjadi sebahagian daripada jajahan Sepanyol. Magat Salamat adalah salah satu tokoh terakhir yang memerintah Tondo sebelum ia jatuh ke tangan Sepanyol pada tahun 1571. Sebagai anak lelaki Raja Sulaiman dan pahlawan yang berjuang menentang Sepanyol, peranannya sangat penting dalam sejarah perjuangan Tondo untuk mempertahankan kemerdekaannya. Penaklukan Sepanyol menamatkan pemerintahan Tondo sebagai kerajaan bebas, dan Magat Salamat bersama Raja Sulaiman menjadi tawanan Sepanyol setelah kekalahan mereka dalam pertempuran Bangkusih. Dengan itu, Magat Salamat mungkin boleh dianggap sebagai raja terakhir Tondo, meskipun Tondo pada masa itu sudah mula berkurang kekuasaannya akibat campur tangan luar. Pertempuran Bangkusih 1571 kejadian, penyebab, dan pahlawan Tondo. Pertempuran Bangkusih adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah awal penjajahan Sepanyol di Filipina. Pertempuran ini berlaku pada tahun 1571 dan melibatkan tentera Sepanyol yang diketuai oleh Miguel Elper de Legapi dan pasukan Tondo yang dipimpin oleh Raja Sulaiman dengan sokongan dari Magat Salamat dan pahlawan-pahlawan Tondo lainnya. Berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci mengenai kejadiannya, penyebab pertempuran, serta pahlawan-pahlawan Tondo yang terlibat. Motivasi penjajahan Sepanyol keinginan menguasai Manila. Penjajahan Sepanyol di Filipina bermula dengan kedatangan Ferdinand Magellan pada tahun 1521. Namun pengaruh Sepanyol hanya mula bertapak dengan kuat selepas Miguel Elper de Legapi tiba pada tahun 1565 dan mendirikan pemukiman Sepanyol di Cebu. Elper de Legapi meneruskan usaha penjajahan untuk menguasai Manila, yang pada waktu itu adalah pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, yang dikuasai oleh kerajaan Tondo dan Raja Sulaiman. Sebagai pelabuhan yang sangat strategik, Manila menjadi sasaran utama untuk membangun kerajaan kolonial Sepanyol yang menghubungkan Asia dengan Amerika dan Eropah. Sepanyol juga ingin mengembangkan pengaruh agama Kristian di wilayah tersebut, dan Raja Sulaiman dan Magat Salamat dianggap sebagai penghalang utama.